Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi, selamat petang. Terima kasih Puan Dayang, pengurusi majlis. Yang dihormati Penasihat Sri Al-Amin Bangi Profesor Dr. Kamal Nasharuddin bin Mustafa, merangkap Timbalan dan Chancellor Universiti Tenaga Nasional Malaysia, yang berusaha, yang dipertua PIBG Dr. Muhammad Fazil Muhammad Siam, Encik Ahmad Fadli, Guru Besar Sekolah Sri Al-Amin Bangi, penceramah jemputan Profesor Madya Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus, dan yang diraikan tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa sekalian. Saya bagi pihak pengurusan Sekolah Sri Al-Amin Bangi mengalu-alukan kedatangan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang memenuhi dewan ini. Dewan yang boleh memuatkan hampir 400 orang ini, dan saya nampak penuh hampir ke semua tempat duduk oleh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan amat prihatin mengenai amanah pendidikan anak-anak. Jadi dengan ini saya meminta tuan-tuan dan puan-puan memberi tepukan gemuruh untuk tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir pada program hari ini. Tema program setengah hari kita pada hari ini adalah pendidikan anak-anak, tanggungjawab ibu bapa atau sekolah. Di dalam ucapan saya akan menyentuh sedikit berkenaan dengan pendidikan anak-anak ini yang mungkin merupakan satu ilmu baru kepada ibu bapa muda seperti Encik Nur Hafiz saja. Dan juga mungkin ulangan kepada ibu bapa yang telah pun berpengalaman seperti Encik Mus. Izinkan saya mengimbau sejarah Sekolah Sri Al-Amin Bangi. Ianya ditubuhkan pada tahun 1989 dalam keadaan yang begitu daif, menumpang di Masjid Lama Serdang. Bermula dengan 15 orang pelajar darjah 1 dan darjah 2. Berlalu masa hampir 23 tahun. Kini kita mempunyai 1002 orang pelajar. Kerana kita tidak dapat mengambil lebih daripada itu, disebabkan prasarana yang terhad. Saya masih teringat apabila anak kedua saya berusia belum pun 6 tahun pada tahun 1998 untuk masuk ke tahun 1. Walaupun anak saya belum pun cukup umur, masih belum mencecah 6 tahun, tetapi dengan mudah saya boleh memasukkan anak saya ke Sekolah Sri Al-Amin Bangi pada ketika itu. Mengapa? Kerana pelajarnya tidak ramai. Permintaan pada masa itu rendah. Mungkin kerana sekolah ini belum dikenali. Dan anak saya sekarang ini sudah meningkat dewasa, berumur 20 tahun, sedang melanjutkan pelajaran di Kanada. Pada tahun 2012 dan juga tahun-tahun kebelakangan, permintaan adalah 2 atau 3 kali ganda daripada tempat yang ada di sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan menghadapi cabaran yang begitu getir untuk memasukkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke tahun 1 Sekolah Sri Al-Amin Bangi. Apa yang tuan-tuan perlu lalui, yang telah pun tuan-tuan lalui? Anak-anak tuan-tuan perlu menduduki ujian saringan. Tuan-tuan dan puan-puan perlu hadir ke sesi temu bual bersama pengurusan sekolah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan diwajibkan hadir ke program ini sebagai salah satu syarat untuk melayakkan diri anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke tahun 1 sesi 2013. Ada orang mengatakan kepada saya, nak masuk tahun 1 Sekolah Sri Al-Amin lebih sukar daripada memasuki Universiti Harvard. Oi, ada tu. Kenapa?
Kerana kalau nak masuk Universiti Harvard, hanya pelajar saja perlu melepasi ujian saringan, perlu ditemu juga. Tidak pernah terdengar lagi ibu bapa pelajar perlu ditemu juga. Berbanding dengan kemasukan tahun 1 di sekolah ini. Besar, saya faham, besar cabaran yang anak tuan-tuan dan puan-puan hadapi. Tapi inilah hakikatnya kerana permintaan melebihi 2 kali ganda. Dan boleh meningkat kalau kami tidak menutup pendaftaran lewat daripada 30 April yang lalu. Masih ingat kan tarikh tutup menghantar borang-borang pendaftaran? Ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh dalam ucapan ini, ya, sebelum penceramah jemputan kita Profesor Madya Ustaz Hasanuddin mengambil tempat beliau. Ada 2 perkara yang ingin saya sentuh dalam ucapan ini. Yang pertama adalah apa yang perlu kita lakukan sebagai ibu bapa. Dan yang kedua adalah hanya beberapa noktah penting yang perlu kita elakkan dalam kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama, Sekolah Sri Al-Amin Bangi ini berhasrat untuk membina insan yang holistik. Apa yang saya maksudkan dengan insan yang holistik ialah kita mendidik anak-anak kita supaya menyedari mengapa dia ada hidup di atas dunia ini. Dari mana dia datang? Apa tujuan Tuhan menghidupkan dia di atas dunia ini? Dan yang ketiga, ke mana dia akan pergi selepas meninggalkan alam dunia ini? Jadi pendekatannya ialah apa yang telah ditunjukkan, ya, dalam ajaran Islam. Ya. Saya pasti ramai tuan-tuan dan puan-puan sudah mengetahui tentang formula 777. Formula 777, di mana 7 tahun yang pertama hendaklah kita banyak bermain dengan anak kita, menunjukkan kasih sayang, mewujudkan hubungan yang begitu erat dengan anak-anak kita. 7 tahun yang pertama. 7 tahun yang kedua hendaklah kita mengajar, lebih mengajar adab dan disiplin. Kerana perkembangan minda mereka, ya, sudah mula. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita supaya ajar, ya, anak-anak kita sembahyang apabila mereka berumur 7 tahun contohnya. Dan, ya, sudah berlalunya 7 tahun yang kedua, apabila anak kita berumur lebih kurang 14 tahun, ya, 7 tahun yang kedua, apabila mereka meningkat usia remaja, hendaklah kita berkawan dengan mereka. Kerana pada masa itu mereka merasakan bahawa mereka bukan lagi kanak-kanak, tetapi mereka, ya, meniti usia remaja dan seterusnya, akan melangkah ke alam dewasa. Dan di peringkat itu hendaklah kita berkawan dengan anak-anak kita. Supaya mengapa? Supaya mereka dapat berkongsi masalah yang mereka hadapi dan kita dapat membimbing mereka. Ya. Dan janganlah kita biarkan mereka berkawan, ya, dengan sesiapa sahaja yang mungkin membawa mereka, ya, ke jalan-jalan yang tidak kita ingini. Itu yang pertama, apa yang perlu kita buat. Saya ingin beralih kepada noktah yang kedua. Apa yang perlu kita elakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita di usia ini, ya, dengan kemampuan kita menghantar anak ke sekolah swasta, kita berada dalam keadaan yang agak selesa. Tetapi ramai daripada kita menghadapi cabaran membesar yang agak getir, di mana ibu ayah kita ada yang penoreh getah, peladang, petani, buruh, di mana kita menghadapi, sebahagian daripada kita menghadapi kehidupan yang sukar. Saya pernah mendengar, ya, orang berkata, oh, dulu kita susah, ya, sekarang ni dah senang.
Saya tidak akan biarkan anak-anak saya menghadapi kesusahan seperti mana saya dah. Saya akan berikan mereka kesenangan kerana sekarang saya sudah senang. Ingin saya tanyakan kepada tuan-tuan, adakah itu pendekatan yang tepat untuk kita mendidik anak-anak kita? Memberikan kesenangan kepada mereka, memanjakan mereka kerana kita sudah mewah? Ingatkah tuan-tuan dan puan-puan kisah anakku Sazali? Pang! Berani kau Sazali begitu biadab kepada bapa. Apa jawab Sazali yang ketika itu telah dewasa? Kalaulah bapa memukul Sazali 20 tahun yang lalu, kalaulah bapa tidak memanjakan Sazali 20 tahun yang lalu, memberi kemewahan tanpa batas kepada Sazali 20 tahun yang lalu, Sazali tidak akan jadi begini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berhati-hatilah. Walaupun kita senang, walaupun kita mewah, janganlah kita terlalu memanjakan anak-anak kita. Janganlah beri telefon yang mana ya sekarang ini yang baru keluar, iPhone 4, 5 iPhone 5 kepada anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih di sekolah rendah maupun sekolah menengah, ya. Biar mereka merasa harga uang itu, ya. Jangan terlalu memanjakan mereka. Kita tidak mahu sindrom anakku Sazali berulang. Yang ketiga, saya ada masuk berapa lama? Ada hampir dah, tapi tak habiskan. Boleh. Habiskan. Jangan swastakan pendidikan anak-anak kepada orang lain. Jangan swastakan pendidikan anak-anak kepada pembantu rumah ataupun ke sekolah. Walaupun sekolah ini adalah sekolah swasta. Maksud saya, jangan serahkan bulat-bulat pendidikan anak-anak kepada pihak-pihak yang lain. Kerana tanggungjawab utama mendidik anak-anak tidak lain, tidak bukan terbeban atas bahu ibu bapa yang akan dipersoalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saranan saya, ya, marilah ya sama-sama kita amalkan formula 7-7-7 tadi. 7 tahun yang pertama banyakkan bermain, berkasih sayang dengan anak-anak, menunjukkan kasih sayang. Yang 7 tahun yang kedua mengajar adab dan disiplin, dan 7 tahun yang seterusnya berkawan dengan mereka. Dan yang kedua, elakkan terlalu memanjakan anak-anak kita dan jangan menswastakan pendidikan anak-anak kepada pihak ketiga. Di akhir kesempatan ini, saya bagi pihak pengajar dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan khusus keibubapaan untuk para ibu bapa yang anak mereka akan memasuki tahun 1 pada sesi 2013. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.